Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar kalian semua wahai masyarakat sosial media? Semoga semuanya dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pesan saya, jangan lupa untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama menonton lagi, yaitu di channelnya Senyum Ustaz, yang bertajuk ataupun yang berjudul Gadis Orang Kawin Sekarang Bagi Kicap. Tak apa bodoh lah, itu tajuknya pun itu judulnya, yang disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Samsul Debat. Okey, seperti biasa link originalnya aku taruh di bawah deskripsi, bisa diklik dan bantu support channelnya Senyum Ustadz. Langsung saja kita ke videonya. Are you ready? Let's go. Senyum Ustaz. Oke, simak dan fokus ya masyarakat Sulmen. Kita nonton bersama-sama. Senyum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Imam selaku pengurusi acara pada malam ini, barisan jawatankuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Mudah-mudahan jalan mudah menuju ke syurga. Jalan ke syurga. Amin ya rabbal Jadi kita sekarang ni berada dalam taman syurga. Mudah-mudahan. Begitu juga kan, barang siapa yang datang ke dalam majlis ilmu belajar satu bab daripada cabang ilmu itu, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Malahan lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Bukan makna tak payah sembahyang sunat lagi dah, tak, tapi maknanya besar pahala tu. Kan? Besar pahala. Dengar tak ni? Dengar Kau macam tak dengar. Dengar. Terpeletok pula mic. Okey. Perlu tinggi sikit tu. Tu. Tak tahulah, duduk pun tinggi sajalah. Okey, kita kena rapat sikitlah. Okey. Alhamdulillah. Jadi malam ni tajuk yang telah diamanahkan kepada saya, ikhlaskah kita dalam berumah tangga. Waduh satu. Ikhlaskah kita dalam berumah tangga. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah Taala dah bagi tahu dah kat kita yang macam manakah pasangan-pasangan itu yang dijadikan untuk kita tu adalah dari jenis-jenis kita sendiri. Allah dah bagi tahu. Kan, supaya apa? Untuk apa? Supaya kamu merasa tentram. Kan, tentram dan tenang bersama. Itu yang disebut sebagai sakinah. Dan padanya diwujudkan perasaan kasih dan sayang. Kan? Tetapi bila sebut tentang ikhlas, apa maksud ikhlas tu yang kita kena faham? Kan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimanakah dia berkata Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, tetapi Allah juga tidak memandang kepada kalian, tetapi dia melihat kepada hati dan amal kalian. Makna apa yang ada dalam hati kita. Kan? Kita semayang pun Allah Ta'ala tengok, tapi Allah Ta'ala tengok apa yang ada dalam hati kita. Ya Allah, bawalah keluar apa yang ada semua. Okey, supaya jelas suaranya Ustaz. Okey. Ni baru okey sikitlah. Dah. Kena ulang balik lah. Enggak usah. Jadi makna Allah tengok apa yang ada dalam hati kita.
Apa juga Ini kan lebih keren, dalam Ustaz. kelompok kita, dalam kehidupan kita, apa yang kita amalkan hari-hari, Allah Ta'ala tengok dalam hati. Ya. Itu sebab Nabi pun sebut dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Kan? Kalau baik seketul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau tak baik seketul daging itu, maka tak baiklah seluruh tubuh badan manusia. Ketahuilah sesungguhnya seketul daging itu adalah hati. Dil. Hati kita. Bahasa Ustaz dan dil, kan? Hati. Macam tu lah juga. Kau kahwin nak tak ada hati. Kan? Kadang-kadang masa kahwin ada hati, dah kahwin nak jadi tak ada hati. Macam tak pada mengena. Okey. Kan? Di dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang yang ikhlas. Mereka tidak mengendaki dari amal tersebut kecuali wajah Allah dan keredaan Allah, tak terpengaruh dengan apa-apa yang berada di sebalik keredaan Allah itu. Jadi macam tu juga bila kita kahwin, kita tak harap benda lain, mengharapkan keredaan Allah. Itu sebab orang perempuan tak setuju orang lelaki kahwin lebih, sebab jawapan nama lelaki ni kadang-kadang fail. Betul lah perempuan ya. Perempuan tanya, kenapa abang nak kahwin lagi? Sebab abang rasa abang boleh, abang rasa abang mampu. Ayat tu tak boleh. Cuba jawab, kenapa abang nak kahwin? Kerana nak cari redha Allah. InsyaAllah orang perempuan setuju. Betul tak? Itu ya. Ada dah. Itu rasanya. Tak setuju, cakaplah senang. Tetapi yang kita nak baca ni ikhlas kita dalam rumah tangga kita macam mana? Jadi apakah maksud ikhlas kan? Dalam Quran pun Allah Ta'ala bagi tahu macam manakah sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, iaitu mata air dalam syurga, yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keredaan Allah. Kami tidak mengendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab yang datang dari Tuhan kami pada satu hari yang pada hari itu orang-orang yang bermuka masam penuh dengan kesulitan. Surah Al-Insan ayat 5 hingga 10. Maknanya Allah Ta'ala tak nak apa pun kat kita, nak yang ada dekat dalam hati kita. Kalau dia kaji maksud ikhlas tu sendiri, nampak ni nak cerita pasal kahwin ni, nak cerita perkahwinan, rumah tangga. Kalau kaji sendiri maksud ikhlas itu, maka dapatlah disimpulkan adalah sikap seorang manusia hamba Allah yang menjalinkan hubungan dengan Allah. Mesti ikhlas ni mesti kait dengan Allah balik. Tak boleh ikhlas. Saya ni ikhlas tolong sebab nak tengok masyarakat kita ni tenang rumah. Mesti Allah juga. Tak payah sebut masyarakat, Allah, balik kepada Allah balik. Apabila seorang hamba itu menjalankan tuntutan agama, menjauhi tegahan agama semata-mata kerana Allah, takut kepada kemerdekaan Allah, maka itulah datangnya yang disebut sebagai ikhlas. Ikhlas ni buat sesuatu tak harap apa pun melainkan kepada Allah. Termasuklah apa selain daripada Allah. Duit tak nak, pangkat tak nak, kedudukan tak nak, termasuklah pujian pun tak nak. Untunglah kau macam kenapa kau kahwin? Sebab aku rasa aku mampu. Kau puji duit dia banyak kahwin. Nampak? Kenapa kau kahwin? Wah, nampak kahwin? Sebab dia dengar, tengok aku dapat kahwin dengan anak datuk, tengoklah siapa. Wah. Habis poin. Kenapa kau kahwin? Dah mak bising kahwin. Lagi tak ada faedah. Alasan yang kurang valid. valid. Umur dah banyak. Bila lagi nak kahwin? Dah lambat dah ni. Tak tahu sempat dapat anak ke tidak lambat. Sedangkan didasarkan kepada Allah itu yang lebih baik dan tak mengharapkan puji-pujian manusia. Macam tu kan kita buat kerja kat masjid, kita tolong orang, rajin juga datang gotong royong masjid. Tengok orang lah. Setakat ni setiap gotong royong aku tak pernah nangis lagi. Nampak ayat dah. Yang dia seronok dengan puji tu. Tapi kalau dia ingat Allah, oi, rajin setiap kali. Alah, Allah izinkan aku ada kekuatan sikit. Kalau aku demam ke pun mungkin tak sampai juga aku ni.
Semua dengan izin Allah. Tuan dapat datang masjid ni, syukurlah. Dapatlah berbakti sikit, mudah-mudahan Allah lah bagi ganjaran. Macam tu lah. Tapi sikit. Wah, kau dapat kahwin bertuah lah, kau lawa lah bini kau. Allah. Lawa semua ciptaan Allah. Semua daripada Allah. Dan aku pun tak ada masalah dapat isteri yang solehah, dapat jaga aku, sama-sama beramal rumah, mudah-mudahan itulah. Aku tak minta banyak. Lawa tak lawa untuk melihat. Lawa pun dalam hati, kadang lawa kat kau, tak lawa kat mataku. Macam tu. Mengenal diri terus. Potong tu sebab penyakit mulut orang ni. Saya pernah dulu seliuh, bukan seliuh lah. Memang adalah penyakit yang pergilah berurut dengan satu hamba Allah. Bila pergi berurut, dia urut lah Allah ni urut saya. Dia macam-macam lah. Ada rupanya dekat sini urut, rupanya dekat muka dia urut, rupanya ada urat senyum. Ada urat senyum. Saya dulu pernah kena mild stroke, sebelah muka mati. Lama dah. Pergi urut, bayangkan urut daripada bawah sampai ke atas, hanya urat senyum ni. Tak, bayangkan muka sebelah mati. Muka sebelah mati, mata sebelah tak boleh kelip, hidung sebelah tak boleh kembang kempis, kerah macam tu kan. Lepas tu senyum sebelah, dia jadi sengit lah. Muka je bila. Ramai yang ada, panggil apa? Bad palsy. Jadi sebelah kan? urut, ringkas cerita lah. Lepas 3 hari urut, bergerak boleh. Lepas seminggu, Alhamdulillah, okey. Muka saya okey. Lepas 2 minggu, normal balik dah. Muka orang dah tak perasan. Padahal muka nampak sembab. Cuma yang menarik perhatian saya, dia nak dapat ikhlas tu. Bila saya bagi duit dia macam ni, jangan bagi kat saya. Masuk dalam bilik tu dia. Masuk dalam bilik ada satu tabung dekat dinding tu. Masuklah berapa tuan nak masuk kan. Dia tak nak nampak berapa saya masuk kan. Cuma masuk lah. Dia kata rasanya tu sebab kamu dia tu susah hati dia kalau nampak tuan bagi saya berapa. Jadi lepas tempoh seminggu nanti bila dia nak keluar pergi pekan, boleh keluarkan semua duit tu masuk, dia pun tak tahu siapa bagi berapa, siapa bagi berapa. Hati dia pun senang. Macam semacam jenazah lah orang hulu duit dia tak okay. Orang ikhlas semayang tadi. Disebabkan dia letak kan. Berapa ni? Betul. Itu fikir. Tadi mula ikhlas tadi. Tapi sebab letak langsung fikir. Lepas tu sampai ke rumah keluar RM1. Nampak kan? Habis ikhlas. Kalau kau husu, ratus ni, nampak? Daripada itu, sebab ikhlas ni, saya akan ceritakan juga ada fasa. Kita jangan kecil pada rumah tangga je, semua dalam kehidupan kita. Ikhlas ni ada fasa-fasa. Apa lawan pada perkataan ikhlas? Lawan kepada ikhlas yang tak ada balasan ni, ada pertamanya ujub. Bangga, dia rasa besar diri. Kemudian sum'ah. Sum'ah ni perasaan yang mana dia menceritakan kepada orang tentang ibadah dia, sedangkan orang asalnya tak tahu pun apa yang dia buat. Dengan niat dapat pujian, dapat penghargaan, dapat kedudukan dan sebagainya. Aku tadi lalu ke masjid, kesian pula aku tengok orang tu. Aku bersedekah dah bagi RM1,000. Dia buat kau nampak. Tadi orang tak tahu. Dia pergi cerita orang. Habis. Hebatlah kau. Nak pujian kepada orang. Ataupun tadi saya semayang kan, alhamdulillah saya semayang sunat dalam 100 rakaat. Dia cerita. Kebetulan dia bercerita dengan orang kanan berwajib dengan harapan mandi nanti jadi pegawai kamu. Contoh. Kan? Begitu juga satu lagi riak. Riak ini mempamer-pamerkan ibadahnya, menunjuk-tunjuk dengan orang, kan? Dengan manusia. Iaitu kalau kata Al-Qurtubi, riak adalah mencari apa yang ada di dunia dengan ibadahnya, yang mana erti asalnya adalah mencari tempat di dalam hati manusia. Itu paling senang. Riak ni nak cari tempat dalam hati manusia. Kahwin, buat majlis kahwin besar-besar. Apa tujuan? Nak dapat tempat dalam hati manusia. Bila orang sebut, dialah keduri paling meriah dalam negeri Kedah Darul Aman. Dialah keduri yang paling hebat sekali. Mana bagi telur lagi? Tak ada. Kalau saya bagi telur, itulah paling ikhlas. Telur. Asal mula kepada ayam, telur. Asal mula kepada telur, ayam. Nampak? Dia pusing situ, dia tak pergi sampai lagi. Tak ayam telur, tak telur ayam. Mana satu? Saya ingat dulu kan, telur tu kita bungkus dalam konten yang berkala-kala yang berkilat tu kan. Balik, upik, letak apa, kicap, mak sedap kan.
Balik semua zaman tu yang cakap. Sekarang bagi tawul. Apa itu tolu? Tak tahu. Bagi pantang maupun tua peduli kahwin ni bagi tuala buat menyapu si air mata. Nah, tapi bukan suruh percaya benda tu. Macam-macam yang terbaru sekarang bagi kicap. Parah tu. Makin tak ada berbono bagi dah kicap. Gula-gula bagi budak tu. Rumah tu. Gula-gula bagi budak tu. Budak tak makan, bapak makan. Bapak macam mana? Masuk potong kaki. Banyak tak gula tu. Contohlah kan. Nampak tak? Nak buat grand-grand kau ni. Bagi pula mak dia punya. Biar orang sebut. Nak dapat tempat dalam hati manusia. Okay. Subscribe Senyum Ustaz. Jangan lupa ya, di subscribe hidup yang macam Senyum Ustaz. Okay, boleh mampir ke channelnya Senyum Ustaz. Okay, udah habis kita nonton bersama-sama wahai masyarakat sosial media. Jadi dapat banyak ilmu lah kita dari Ustaz Samsul Debat tadi ya kan. Berarti kesimpulannya ataupun yang dapat saya ambil yang pertama ikhlas. Kalau kita berbuat ikhlas, jangan berharap imbalan. Okay, kepada seseorang yang kita bantu. Dan yang kedua, ria. Yang dapat saya ambil yaitu ria itu mencari-cari celah di hati manusia. Mencari celah untuk kita masuk ke hati manusia, untuk mendapat pujiannya, untuk mendapat sanjungannya, untuk mendapat apresiasinya dan lain-lain sebagainya. Itu tak baik punya macam sifat. Okay, mohon bisa dihindarkan itu punya macam sifat ria. Okay, kalau ikhlas boleh ikhlas, perbanyakkanlah amal ikhlas. Okay, apa saja yang kita buat, apa saja perbuatan yang kita lakukan, berharaplah ataupun pergunakan dengan ikhlas, keikhlasan. Okay, kita doakan semoga Ustaz Samsul Debat dan semua ustaz-ustaz kita diberi kesehatan dan kemudahan untuk menjalankan aktivitas baik berceramah maupun aktivitas beribadah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada kita semua semoga saja diberi kesehatan dan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin segitu saja video kali ini. Saya undur diri dari hadapan kalian semua wahai masyarakat sosial media. Wassalam. Bye bye.